Alright, so kita nak create table, kita guna server ni. Kita punya komputer localhost, kemudian username untuk yang login punya kita guna root, and then password tak ada. DB kita dah create tadi. Kita dah create student management system SMS So then kita guna itulah. So untuk nak create table, kita kena ada connection dengan localhost dulu, server. So yang kita dia punya connections statement je lah, kita guna MySQL Connect. Ni kita guna procedure punya dan kita letak dekat sini untuk kita nak reuse lah. So kita supply nama server, nama user, password dengan database. So kita access database lah. So kalau tak ada, dia tak dapat connect to server ataupun username dengan password salah, ataupun database dia tu, dia akan bagi tahu connection failed je, and then dia akan bagi log error punya tu lah, akan paparkan log error. Otherwise dia akan create table terus. Okay, dia akan create table. So lepas tu ni bukan create table, ni dia bagi SQL punya query untuk nak create table. Ini yang ni dia akan buat connection dulu, SQL query connection dengan query. So basically dia akan run SQL query lah. Apa dia buat adalah create table, nama dia my guest, dia ada ID, auto increment and primary key. Lepas tu first name dia guna, ini kolom 1 first name, Facha 30, last name 30 dan email 50. Kemudian di create timestamp, register date timestamp, date ni timestamp default or current timestamp. Okay. And on update bila dia update lah. Okay. And then bila dia run MySQL punya query, connection dia okay, and then dia dapat create table tu, dia akan bagi table my guest created lah. Otherwise dia akan bagi error. And then every time bila kita create connection dekat database, kita kena close, otherwise nanti kita punya server kita, memory kita, dia akan full. So kita just copy je yang ni. Just copy untuk ni, untuk create table. But anyway, kita tak perlu create table pakai PHP lah sebenarnya, sebab kita kena sediakan table tu kan. Sebab kita nak test sama ada okey ke tak okey dengan kita punya server di running ke tak. So then kita check sama ada okey ke tak okey. Pergi dekat boleh create table ke tak, kita create ni lah. Section 3 so then kita create new file dekat sini. So kita tarik dulu bracket. Awak boleh guna bracket ataupun awak boleh guna, kalau guna bracket dekat sini kadang-kadang ada problem. Anyway, kita test dulu. Kalau copy macam ni kan, dia bracket ada problem, sometimes ada problem. So then kita try dulu. Saya lama tak try ni. Okay, so kita create new file. New file, yang ini untuk create table table create table PHP. Saya just paste in aja. Kadang-kadang dia ada problem dekat sini ni. Saya try tengok dulu. Kalau dia pakai notepad, dia ada benda. Kadang-kadang notepad pun dia tak nampak. Kena pakai notepad plus baru boleh nampak. But anyway, kita try dulu. So kita pergi dekat server tu, kita tak perlu ada password. Username kita guna root, sebab kita dah ada database dekat sini kan. Database tu kita, dia punya user dia, user question, user query, SQL privilege, trigger mode, designer dekat sini user account. Kat under server tu, user account kita ada root and then no password. Root localhost lah, ni localhost ni kan. No password, tak ada password. So, and all privilege punya tu, privilege punya dia punya rule dia. Maknanya dia boleh buat apa lah, boleh delete, boleh create new, semua boleh buat.
Okay, kita guna root localhost sama ada pakai IP ataupun pakai URL localhost, and then no password. So ni kita. Dan kita ada sekarang kita guna SMS punya apa nama tu? SMS punya database tadi kita create So and then kita tengok sama ada boleh create table ke tak. Anyway, kita boleh terus create table daripada SQL statement dekat sini juga kan. So lepas tu okay, kita try lah yang ini. So kita localhost root mydb, ni bukan mydb, SMS SMS, control S save. So kita tengok connection, okay, kata okay, and then request. Okay, kita try kita buka sama ada boleh run ke tak boleh run dekat S3, then lab 6, dan kita boleh create tak. Okay, table dia dah boleh create. Dia pakai IP procedural So dia dah boleh create. Kita tengok database kita ada ke tak, ada SMS tu, ada table tak. Kita kena refresh ni. SMS ada my guest nama dia my guest, bukan student table. Anyway, kita dah ada my guest table. Kita tengok apa yang ada dalam my guest table. Kita tak ada apa-apa lagi, kosong lagi kan. Okay, kita browse kosong lagi. So then kita nak masukkan dalam data tu. So kita nak masukkan dalam data, kita pakai insert insert data. Okay, so kita guna juga procedural. Kita nak insert data, insert my guest, first name, last name, email, John Doe, and then exact dia punya email dia. So kita pakai procedural juga So kita pakai ni. Kita just copy dia. Yang ini kita pakai, belum lagi pakai form lah. So dan pergi dekat sini, kita create new untuk insert file, insert data. Insert data .php. Awak tengok je lah, nanti awak buat saya nanti postkan dia punya video. Sekarang tak boleh nak buat sama-sama kan, awak tengok je. Okay, dan kita post, kita paste in, control save, and then again dekat sini username ni pakai root pakai root, password tak ada, then mydb kita gantikan pada SMS. Okay, so dia akan masukkan John Doe and then tu kan. Okay, lepas tu kita test sama ada dia. Control S save, then kita test. Sini kita test. Kita refresh dulu. Kita and then insert data. Insert data. So new record created successfully. So dekat sini dia paparkan new record. So and then kita nak display dia. Kita nak display dia dalam kita just display je lah. Okay, so kita dah ada data. So kalau kita refresh, basically dah ada data dekat situ lah. John Doe and John example tu kan. Okay, dekat sini dah ada. So then kita just display aja. Simple je. Kita nak display. So kita pakai select punya statement. So kita pakai procedural juga, bukan object oriented kita pakai procedural. So yang ini then sampai situ proceed. Yang ini apa? Display record .php. Okay, display table lah. Okay, so then kita paste in, control S save. So dia akan display. Yang pertama sekali kita kena betulkan lah username kita pakai root. Lepas tu password kita kosongkan, delete. Dan mydb kita kena tukar SMS database kita. So dia buat connection database, kemudian dia akan buat query select lah, ID, first name, last name from my guest punya table. Lepas tu dia akan buat query lah. So query dia guna MySQL query code dengan ni untuk connection. Selepas tu dia akan check dia punya record dia dekat dalam table tu. Is there any record dekat dalam dekat sini. Ni connection lah SQL ni ialah untuk kita nak buat
query ada untuk nak display dia punya kolom dia ID, first name, last name. Maknanya kalau ada record greater than 0, dia punya result dia 6 rows tu, maksud dia kalau ada record dekat dalam tu, then apa dia buat ialah dia akan loop through dekat dia punya record tu untuk dia echokan. Yang pertama dia punya ID dia ditaruh dekat dalam satu row je lah ID. Awak boleh taruh dekat dalam table kalau nak macam awak buat array ni, sebab yang ini array kan. Okay, lepas tu name dia, name ni first name dia, and then last name dia ambil. Kalau nak tambah email lagi, awak boleh tambah lagi dekat sini. Baru letak BR. BR ni untuk new line lah. So awak boleh tambah contoh dekat sini, bagi another line dekat sini kan. Awak taruh lagi satu dekat sini. Apa dia? Yang ini last name, first name, last name ni terus. Jadi awak taruh sekali dengan dia punya ni lah. Dia punya tu. Apa kita preview dulu baru kita tambah. Dia punya email dia. So kalau katalah dia tak ada record, then dia akan bagi echo zero result lah, tak ada. Kita save dulu dan kita run. So then kita refresh, kita nak display record. Kita tadi dah masukkan berapa record? Baru satu kan, so kita display, kita dapat satu record. So kalau kita run lagi sekali, next tadi 3 lab 6. Tadi kita dah letak John ada satu tu kan. Kalau kita tukar sekarang insert new record, kita tukar John 1, Ctrl S save. Bila kita insert new table dia dah create new table, dan kita refresh, dia dah ada dua dah, John dengan John 1. Kalau kita letak lagi John 2, Ctrl S save, dan kita refresh lagi dekat sini, yang insert data tu kita refresh, dia dah create lagi, dan kita dah boleh refresh dah dekat sini kan. Dia dah ada John 2 lagi kan, John 1, John 2. So then bila kita nak display dekat sini, refresh, dia dah ada dah John 1, John 2, John 3. So kalau kita nak tambah dia punya email kat sini, kita pergi dekat display record, and then kita tambah. Kita ambil daripada sini sampai dekat sini, and then Ctrl C, kita tambah je dekat sini. Okay. So dekat sini email dia. So email, so yang ini kena sama lah email yang ini. Last name, first name. Ini kena ambil semua lah, yang ini ambil semua. Dan kita tengok yang dia punya dalam dia punya create table tadi, kita ada email kan. Kita ambil email ni je. Okay, sama je. So kita display email di sini. Okay, ini email. Kita just copy je. So and then kita save. Sekarang kita nak display, refresh kan, display dia dah ada email dia. Ada email kan kat situ. So kalau kita nak buat dalam table, sama macam kita buat sebelumnya, apa dia? Sebelumnya awak buat pakai array tu kan. So dah boleh pakailah S3. Lab berapa? Lab 3 berapa? Lab 2 ke lab 3 tu kan, yang ada array tu. 2 kot. Mana lab 2 awak tak ada Terus lab 3 kita hilang. Kita tengok yang lain lah. Section 4 kot, ada section 1. Section 1 yang ada lab 2. Okay. Tak nampak dekat situ. Kita tengok dulu yang ada nama tu array punya, yang ada array. Kita tengok lab dia yang ada array. So kita copy je, tengok ada array. Lab 3 lab 3. So yang ada array yang akan dipaparkan tu. Bukan ni. Ni kan nombor apa tu, soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3. Ada Oh ni lab 2.
3. Awak ada, saya cari. Awak punya section 3 ada juga kot. Ada 3 kita tengok. Question 3 Question 3. So awak kena create ni lah. Table, dia opening and then closing. Maknanya nanti yang table closing ni lepas pada awak echokan kat dia punya tu. So kita okay, so tadi kita tak buka lagi page name. Boleh lah. So kita tadi display record ni kan, display record. So kita just copy je. Kita create dia punya header dulu. Yang ini kita header. Kita just copy, Ctrl C. Kita pergi dekat display. Kita belum buat lagi So kita buat dulu lah. Dia punya tu dekat atas tapi. Okay. Kita kena buat dekat atas. Okay. So Control. Lepas tu ini PHP ni, body ni kita taruh bawah. Ctrl C, Ctrl X, kita taruh bawah je. So kita dah ada tu connection. Lepas tu kita nak taruh dekat sini dia punya apa yang kita copy tadi. Table je, Ctrl C. Pergi dekat display, pergi dekat body, so ke table. And then table yang ini ni kita just copy, Ctrl C. Ctrl C kita letak lepas pada ni pun boleh jugalah. Okay, lepas pada ni last sekali last So lepas pada PHP ni table closing. Sorry, saya lah table closing. Okay, table closing. Okay, Ctrl S save. Ni table opening, table closing dan TR. Sekarang kita nak create TR. Pergi dekat mana untuk dia nak iterate sebelum pada while ni kita dah boleh iterate lah output data for each row tu kan. So, kita boleh iterate dekat situ. Ctrl X kat sini. Kita iterate kat sini. So untuk kita nak iterate tu kita kena ada apa dekat sini TR echo ni. Kat sini kita just copy. Dan BR ni kita buang BR yang dalam sini ni, yang BR yang ini ni kita gantikan dengan BR yang tu. So kita ada yang ini yang so yang ini basically dia punya row by row punya tu. So dia gunakan satu line ni. Satu line. So kita create ada berapa ni? Ada 3 sebenarnya. So kita kena ada 3 lah. Ctrl D satu lagi So dekat sini apa? ID, nama, first name and last name lah kan? First name and last name. First name and last name. Lepas tu kita ada ni ID. Ni yang first name, F name, last name. Ada 4 lah sebenarnya. Last name, lepas tu Ctrl D lagi. Yang last ni dia punya email email. So then dia akan iterate through ni ID. So then kita akan echokan row ID. Okay, row ID. Lepas tu yang ini ni setiap ni kita echokan ni dia dekat dalam satu, ini dekat dalam satu apa nama, yang ini kita copy dulu lah. Ini kita copy, Ctrl C, kita letak dekat bawah sini dia dulu. Simpan je. Apa-apa hal boleh kita letak kat sini dulu. Ctrl V, comment up. Sorry. So, kita simpan. Nanti kita tukar dekat sini dia dah tak jadi. So kita echokan yang ini row ID. Yang ini row ID ni dekat dalam dia echo row ID. Dan kita echokan row first name. Okay. Echokan row first name. Dan kita echokan dia punya last name. Dan kita echokan
Dia punya email dia. Kita echokan email. So bila kita echo macam ni, dia akan apa nama tu, dia akan print lah kan. Tapi kita tak susun dekat dalam table. Ni kita kena susun dalam table. So yang ini dekat dalam satu TR. So kita dalam satu TR. So kita just buka yang TR sini je lah. Kita just ni copy je, Ctrl C, dan TR closing dekat bawah. TR closing dekat bawah, lepas tu baru BR. Okay, so yang tu dekat atas sini TR, kemudian TR closing dia dekat bawah. Yang ini dua ni kita nak copy. Dua ni, echo TR ni dengan BR dia. Okay, Ctrl C. Kita masukkan kat sini table MySQL account. Mana tadi? Sini So yang ini kita indentkan dulu, Ctrl S save. So dia ada ni dekat dalam TD tau ni. Yang ini dalam TD. Ini setiap satu ni dalam TD. So kita copy TD opening and TD closing untuk yang ini. Jadi sama macam ni lah TD opening. Kenapa pakai TH pakai TD lah. TH dia jadi bold. Tak apalah. TH pun TH lah. Okay, so kita ada ni echo kan dekat dalam. Kemudian dekat luar kita ada dia punya opening and then closing TH. Ni ini closing dia. Ini opening dia. Okay. Yang ini tengah-tengah. Jadi saya just copy je, Ctrl C ni. Ctrl C. Pergi dekat display. Saya just taruh dekat sini. Ctrl V. Yang ini tinggal tukar aja. Nama ni kepada row ID. Okay, yang ini kepada row ID saya just tukar aja. Yang ini Ctrl C. Yang ini kita tukar. Dan saya just copy, Ctrl D, Ctrl D. Okay, so yang first name saya ganti dekat ID. Last name saya ganti dekat ID. Dan saya copy lagi satu. Yang ini saya ganti dekat email. Okay, Ctrl V. So yang ini dah selesai ya. Ini kita delete je. So kita dah tahu, kita save lagi. Tengok, Ctrl S save. And then kita susun dulu. Okay, so dah ada Ctrl S save. Tengok dia okey ke tak okey. So dia punya table tu kita pilih lah style table dia. Ctrl C. Kita letak dekat dalam sini. Dekat header. Opening and closing header tu. Dekat header opening and closing untuk style punya kita letaklah dekat situ. Okay. Ctrl S save. So then kita preview tengok okey tak. So kita ada mana tadi ni kan, refresh, kita display record tadi kan. Oh belum lagi. Dekat mana 59. Yang ini dekat sini. Yang ini tak jumpa dekat mana. Oh dia sebab dia dah terlebih satu. So yang ini ikut ni biar. Yang ini okey, yang ini okey dah. Ctrl S save, kita refresh. So dapat kan. So ID, first name, last name, email. So kita boleh besarkan dia punya table punya ni kalau nak. Boleh besarkan dia punya width dia, table dia. TH ke TD tu kita boleh besarkan. Contoh dekat sini kita nak berapa dia punya TD dia, size dia, width dia nak berapa. Okay. Width dia berapa pixel, 150 pixel ke 200 pixel ke, kita boleh besarkan. Kita refresh. So then belum lagi width TD. Oh kita pakai TH. Tapi okey dah tu, semua TD table. Okey, kita save dulu kot. Refresh. Tak boleh. Okey, tak apa. Yang ini kita tak apalah, yang ni nanti awak adjust dia punya apa size dia, border punya size. So nak adjust border size, pergi dekat ke table
table column size, column size width, okay, PHP ni, dekat sini. So boleh adjust nak berapa dia punya tu, width dia about 50% ke, table border punya tu, okay. So dekat situ boleh pakai. Contoh dekat sini dia boleh adjust ni berapa ni, kita boleh pakai yang ni je lah, okay, table TH ni, okay, yang ni je, border collapse di satu je. Yang ini berapa persen ni? Oh, dia pakai style 100%. Boleh lah, kita just copy je yang ni, style with 100%. Ctrl C, pergi dekat table, so dia adjust pergi dekat 100% lah. Jadi buka dekat sini, refresh, dia dah buka sampai tu. Kalau nak satu, guna collapse lah, yang tadi tu kan, ni collapse ni, border collapse ni. Kalau nak bagi satu line je, solid byte ni table TH. So Ctrl C, pergi dekat table sini, Ctrl V, Ctrl S, then refresh mula, dapat satu line. Okay, so tapi semua bold. So dekat sini awak kena tukar lah, jangan pakai TD, pakai TH, jangan pakai TH, pakai TD. Jadi dia tak ni, dia tak bold. So okay. Dan yes. Okay, so ni dah okay kan. So kita dah boleh display. Sekarang kita nak delete dengan update dengan search, tinggal tu je. So untuk kita nak update, nak update table, kita ambil yang update punya dekat sini. So, contohnya dekat sini. Okay, so kita guna P procedure juga. So update my guest, set last name Doe, yang ni ID 2. Last name Doe with ID 2. Sama je lah kan, John Doe, kita tukar lain lah. So kita just update je pakai ni. Okay. Tapi awak boleh, kalau awak nak pakai button pun boleh pakai juga ni. Ctrl C, kita create sini update. So update.php. So and then kita paste in. So username pakai root, password kosong, delete, mydb SMS. And then kita nak update siapa. Sekarang ni kita ada semua Doe kan, Mike lah ke whatever lah kan ni. So kita nak dia punya last name tu yang Doe ID 2 ni, kita nak gantikan dia set kepada Mike ID 2, ID 1 lah, ID 1. Okay, Ctrl S. Yang ini ID 1 kita nak tukarkan kepada Mike. So kita just refresh je. Okay, kita create new lah dekat sini. Kita pergi dekat mana, S3 lab 6, refresh, kita nak update dia. So kita dah updated successfully, and then kita refresh. Nampak tak Mike? So kalau kita nak buka terus kan Mike ni, ni apa, bila kita update aja kita terus buka yang ni, boleh, yang display tu. Kita pergi dekat sini before closing ni, ataupun lepas closing pun boleh juga. Kita pergi dekat sini, dekat PHP kita guna header, lepas tu kita letak location, location dia tak ada. Ni lah, kita nak buat location punya header, PHP header location. So kita nak ni, okay. So kita nak buka terus yang display record ni, jadi kita guna header location ni, Ctrl C, kita terus taruh dekat situ. So then dia terus pergi dekat mana, dia terus pergi dekat dalam, dia terus boleh buka display punya tu, display.
Okay, display record, okay, .php yang ini display record.php yang ini. Saya just rename, copy lah, Ctrl C supaya dia tak salah. Ini tadi update tadi just copy ni, tak ada beza Ctrl S so dia akan terus buka ni once dia dah update. Contoh dekat sini kan kita nak update yang nombor 2 punya kan, nombor 2 punya ID, nama dia Mikey kan, Ctrl S save. Dan kita pergi dekat sini yang update punya tu, update, kita refresh. Kita nak tukar yang Mikey Do kepada Mikey, nampak dia terus tukar kat situ. Jadi kalau kita nak update something kan, kita boleh update, contohnya kita taruh dekat dalam table, dekat dalam form. Jadi kita call untuk setiap text box ni kita masukkan dekat dalam form tu. Okay, baik ni kita buat update macam ni dulu. Lepas tu apa lagi delete record kita update tadi search search record.php. Kita nak search something. Contoh dekat sini kita nak search punya, kita pakai select punya and then where, dia kena ada where lah untuk selection. Jadi kita nak select, contoh kita nak select last name yang do, tapi semua do kan. Okay, anyway, procedural bukan objektif procedural, kita ambil ni. Okay, so kita just copy je, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, save. So again yang ini root, password kosong, SMS. Lepas tu kita nak semua kita nak display ID, first name, last name, semua lah dengan email sekali kita nak display. Kemudian my guess where last name sama dengan do. Jadi paparkan tak semua yang do punya. So then kalau yang ini kan nak paparkan yang ini boleh copy semula lah yang tu, yang ini je. Kita ambil Ctrl C, Ctrl C. Okay. And then ambil yang display record ni. Kita taruh taruh kat situ lah. Taruh kat sini je dulu. Okay. Ini. So kita taruh je dulu sementara dekat situ. Kemudian tadi kita nak search kan. Kita ambil yang display record ni, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl ni search, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V. So kita buat dekat dalam table. So and then kita nak search, kita boleh letak display. Okay, tak apa, kita taruh je dulu kat sini kita yang dekat sini select ni MySQL ni, kita just taruh kat situ. Yang ini kita comment out je dulu. Kita copy yang ini, Ctrl C, dan kita masukkan Ctrl V. So kita ada lebih. Okay, so mana-mana yang ada tu kita, yang ini kita search lah. Okay, kalau kita nak boleh lah yang ni yang sebiji kan, yang last name kita boleh juga nak wildcard juga. Anyway, kita try yang ni dulu, kita search dulu. So kita buka je dulu. So and then kita nak dia yang tadi kita nak update kan, kita nak dia boleh lah. Kita just pakai je ni, refresh. Kita search je dulu yang tadi do tu kan, so dia masuk yang do saja dekat sini. Anyway, yang do punya tu, yang searching punya elemen tu kita boleh letak dekat mana, dekat dalam form lah kot. Okay, so kita letak dalam form. Lepas tu baru kita create
baru kita guna search untuk dia nak submit. Contoh kalau yang dekat search ni kan, yang ni kita ambil daripada daripada search punya tu, search item, search item kan, taruh dekat situ. So and then search item ni kita boleh ambil lah daripada tu. Yang ini search item, search item kita boleh ambil daripada yang post punya tu kan, underscore post, get lah, get, then kita ambil daripada kita submit daripada form. So form tu kita ambil kat sini, yang ini yang search punya item, search item. Ni yang ni sama macam dekat dalam dia punya tu PHP, pergi dekat form, ni form, kita just ambil je yang dia tu ni kan, kita just copy yang ni, PHP ni complete lah, ini proceed. So ni kita ambil daripada sini, pakai post, pakai get lah, pakai get je, kita pakai get, pakai get. So kita ambil daripada, kita search pakai yang name dia, pakai name ke first name ke, ada apa, tengok yang insert data, first name, you see. So then kita search pakai first name. So then yang search item ni, search item kita boleh letak dekat sini, yang last name. So ni dekat dalam PHP, tak perlu ada PHP lagi lah. PHP tak perlu ada sebab dalam PHP. So kita terus masuk dekat search item, and then dia masuk dekat sini. Okay, so right, so kalau kita try save, tapi yang first name ni kita kena taruh daripada form lah. Contohnya untuk search form, form search .php, kita create form lah daripada sini kan, kita ambil yang ni, action, Ctrl C. So form search kita boleh taruh situ, and then kita ambil yang ni search lah, ni search, search mana search, yang ni search ni, rename ni, just copy je, Ctrl C. Ni tadi form search, kita letak situ, Ctrl V, dan kita nak yang ini kita delete, dia satu je. Yang ini apa? Yang name punya, insert record yang first name punya, Ctrl C, form search yang ini. So nama dia tu, yang ini search name, kita letak kat situ, search name by name. Okay, input text BR form, submit, dia pergi dekat search, post, get method ni, kita nak get method. Okay, dia terus buka search PHP. Lepas tu dekat dalam search ni dia akan ambil first name tu, taruh dekat search item, and then dia masuk dekat situ, and then dia display. Okay, so and then kita save all. So kalau kita buka sekarang ni, kita buka refresh, kita buka form search, kita ada DOE. Bila kita submit query, dia akan buka dekat mana ni, line 35 dekat search PHP, line 35 search PHP, line 35 search PHP. So echo ni tak ada lah. Okay, get name, try save, refresh.
So dia kata apa? Line 47 line 37 37 oh 47 line 47 line 47 dia tak jumpa kan? Dia kata apa? Number of aspects parameter 1 to be parameter 1 to be square result. Okay. Zero result. Tak ada kan? Kalau kita refresh display record dia ada do. Oh ada. Oh first name tak ada do Kita ambil John lah. Control C So kita refresh apa dia form search. Ni John dia ada tak John? Tak ada juga. Parameter boolean on HP. Dekat sini kot ada masalah ni. Untuk search last item. Yang ini sini kita kena echokan ni. Kita kena echokan. Search item. Dekat sini ni ada masalah ni. So dia dapat apa ni? Kita tengok echo. Echo search item. Dia dapat apa? Control S save. Kita refresh. John ada. Oh okay. Kita kena ada quotation. Kena ada quotation. Tapi kena ada quotation. Mana pergi dia punya ke? Control S save. Refresh. Zero result. Tadi apa? John zero result. Tak dapat. Tak boleh kot tu pakai tu. Sekejap. Control S save. And then kita refresh. Expected on 45. Kita save dulu. Kita try lagi. Refresh. John 45. Dia tak boleh ni. Macam ni tak boleh. So kita search je dulu. Okay. PHP SQL SQL dia punya syntax search boleh search boleh. So contoh dah betul lah, ada tu you betul lah, select from, tapi dia tak ni, I don't know, single line, single ni pun, ataupun kita taruh je lah dulu, kita try kalau John aja okay, betul lah tu kan. Okay, kalau yang kita masuk tadi apa? Oh tak ada. Yang search tadi, yang search PHP SQL search tadi apa? Select where. Okay, single, betul lah. Okay, so yang ini adalah ni search punya tu, search item, betul dia tu. Control S save, search item pun ada. Kita try lagi sekali, refresh, pergi dekat form search John,
and then submit. Tak ada. Zero result. Ya, betul. First name John. Okey lah, tak apa. Kita pakai search item ni. Kita pakai search item. Kita letak dekat sini S. Okay, equals to search item. Kita nak anything in between punya tu. Okay. Yang ini search item. Okay. Control C. Okay, yang ini maksudnya anything in between dia ada nama tu. Dia akan masukkan dekat S dan yang S ni kita letak dekat sini. Okay, Control S save. So S tu kita echokan S. Echo. Kita echo S. Echo. So S dekat sini kita masukkan. Tak apalah, boleh echo. Echo S. S. Tengok. Refresh. Ni baru search refresh. By name. First name. Search item. Oh, dia tak ni. Dia echokan yang gitu. Kena tambah dulu. Okay. Delete. Then try. Refresh. John. Betul lah. Tapi zero result. Betul ke zero result? Tak apalah, kita try lagi sekali. Control D. Kalau kita yang ini kita terus masuk John je. Oh, patutlah last name. Memanglah. Dari tadi kita nak first name bukan last name. Patutlah. Okay. So display kita ambil last name. First name. Control C. This search punya tu. This search. Sorry lah. Saya tak nampak. Nampak senyap je. Okay. Control S save. Memanglah tak ada kan. Refresh. Search. Last name. First name. Tak ada juga. Boleh dah. Kita apa? Kita taruh je dulu. John. Boleh ke tak? Kita refresh je. Ada. Dia boleh dapat John. First name. So dekat sini ada problem ni. Yang ini ada problem. Kita masukkan dekat sini ada problem. So kalau katalah kita letak je terus kan. Kat sini S. Which is kita letak kat sini John. S. Apa nama? Delete je. JSN. So okay lah kan. S sama dengan ni. Control S. Save. Ni John. Apa lagi yang ada? The display. The display. Refresh. Display record. Kita ada John 2. Kita letak John 2. First name. First name bukan last name. Okay. Kita refresh. Oh bukan ni. Ni refresh. Form search. Kita search je terus. John 2 ada John 2. 35. Oh, dekat sini dia tak dapat. Rupanya dekat sini tak dapat. Search item first name. First name dia tak dapat. Kenapa dia tak dapat? So dekat sini get. Dekat form ni apa? Dia pakai get method search. Oh, ni apa ni? Form search get method. So kalau kita taruh dekat sini, refresh, dekat get method, dekat form, dekat search, dia pergi dekat get method, by right, okay, refresh Kalau form search, bila kita taruh kat sini, John 2, dia akan keluar dekat sini
Nampak tak? First name John 2. Ada lah. Okey, tak betul kot. Dekat sini pasal kita dah letak tadi kan, direct kan. That's why lah. Tapi yang dekat sini, first name by right betul lah kan. Tapi tak dapat yang ni. Kita echokan. But anyway, okay. Yang ini dah okay dah search item tu. Bila kita echokan search item. Yang ni kita terus masuk ni. Sama dengan ini echo search item. Control C. Try lagi. Search item. Refresh. Search. Baru dapat. Lagi sekali. So, jom satu. Refresh. Okay, dapat. Somewhere dekat mana tak tahu, kat mana saya tak nampak. Tapi ini kan okey lah. So, yang ini search, update macam mana? Kita update tadi dah, tapi kita tak taruh dekat form lagi. So, kita boleh buat form update lah. Form search, form update kan. Jadi untuk yang form update tu kita kena call back untuk nak display lah dekat apa tu, form tu. Yang ni kita dah buat macam dekat yang nombor 2 ni sebenarnya. Okay. So kita ada button save ni untuk masuk, reset untuk kita clear yang ni, search tadi untuk search kita dah buat form, update tinggal delete je. Kita nak delete, cuma yang update ni untuk nak populate dia punya apa nama tu, dia punya text box ni kita belum buat lagi kita populate kan. So kita create ni untuk delete punya. Kita nak buat dah ada belum? Delete PHP. So kita delete record lah. So untuk delete record punya, kita bukakan yang delete record. Mana pergi? Okay, delete record So pergi dekat tu, delete record. Ada by ni untuk kita nak display lah. So kita nak delete. Kita nak buat macam ni pun boleh juga. Yang ini ni table. Kalau awak nak buat macam ni kan, yang table tu tak apa, kita buat. Yang ini alternate punya tu table. Kita buat yang delete punya dulu, pakai procedure juga. Yang ini kita just copy je. Copy je, Ctrl C. Jadi dekat sini yang delete punya kita just paste in. So then kita refresh username root, and then password kosong, and then SMS, DB SMS. So and then kita nak ID nombor 3, delete ID nombor 3. And then kita tadi yang kita insert data tu kan, kita apa nama tadi yang search ni, kita terus buka location yang tu, update yang update kita terus buka. Bila kita delete je, terus buka. Pergi dekat mana? Delete. Dekat sini kan. Kita terus buka. Sekarang kita nak delete yang nombor 3. Ctrl C. Kita nak delete yang nombor 3 punya. Kita just run aja. Sekarang kita ada nombor 3. Nak delete nombor 3. Okay, kita refresh. Kita nak delete. So, delete nombor 3. Dia display terus delete. Kalau kita nak tambah lagi, kita tambah dulu. Kita tambah insert new data. John 2. Masuk balik John 2. Kita dah delete tadi kan, insert new data. Insert. Dia dah masuk. Yang insert ni yang kita kena taruh jugalah. Ni. Insert new data ni. Sebab record dia terus buka. Jadi kita nak insert new data 3. John 3. 3. Save. Kita insert data dia terus display je. Dan kita insert 4. Ctrl S save. Kita refresh. Ni display. Insert data. Okay. Terus masuk. Okay. So kalau kita nak insert data, kita boleh buat juga form. Tadi kita dah buat form belum? Form search yang kita buat kan. Kita boleh masuk juga. Kalau nak guna form, insert data, boleh pakai form. Okay. So
Cara dapatkan form. Ini dah masuk dekat sini lah. So kita masuk sini data. Lepas tu save ni lah untuk insert data. Okay. Ini dah masuk yang nombor 2. Okay. So kalau kita nak create yang form punya dulu. Kita kena create form insert punya. Insert data. So dekat dalam insert data. So kita kena ambil semua-semua ni. Yang ini dekat dalam form lah. So dekat sini. So kita kena create form dulu. Okay, create form. So form yang kita kena create, kita ambil yang form daripada form search tu. Yang ini form search ni. Daripada sini. Kita pakai yang ini. Jadi insert form lah kita create insert form .php. Kita just pakai itu je yang form search tu. Yang ini kita just copy je, Ctrl C, insert form. So sorry, sini. So yang ini kita masukkan Ctrl D, Ctrl D. Kita ada berapa? First name, last name dengan email kan? Ada 3. So yang ini bukan search lah kan? Yang ini apa nama? Yang ini name, first name. Dan yang ini last name. Dan yang ini email lah. Email. Okay, so and then yang ini kena bagilah yang first name lah. Last name. So nama dia, yang ini last name. Yang ini email. So and then lepas tu kita get, pergi dekat mana? Input insert data tu Yang ini insert data. So insert data ni kita Ctrl C. Kita masukkan dekat insert form. So dia terus pergi dekat insert data. Dalam insert data ni kita akan tarik daripada macam tadi form search tu kan, dekat search tu, mana search. Kita tarik daripada tu. So kita tarik lah. Ctrl C. Pergi dekat insert data tu, kita tarik sini. So dia akan get first name. Dan Ctrl D. Yang ni last name. Okay, ni last name. Lepas tu email. So kita tarik yang. So yang ini apa? Ni first name lah. F name Lepas tu kita yang ini last name. Kita taruh dekat tu. Lepas tu yang ini email. So email. Okay, so then kita boleh echo lah first name kat sini. Kan? Yang first name punya. Ctrl C. Kita boleh echo kan kalau nak masuk. Lepas tu taruhlah BR kan. BR. BR untuk kita turunkan bawah. Ctrl D. Yang ini last name. Ctrl C. Kita nak paparkan aja apa yang dia dapat tu, dia get daripada get tu. So dia dapat daripada insert form. Lepas tu dia masuk dekat sini. Lepas tu kita paparkan je apa yang kita taruh dekat sini, first name, last name ni kita taruh dekat sini lah. Yang ini apa? Yang ini first name. Okay. Kemudian yang ini last name sini. Dan yang ini email dia. Email. So then kita save. So then bila dia save je, dia terus pergi dekat display record. Ni apa? Ni yang ini untuk form insert data. Ctrl S save. So jadi kalau kita insert data ni insert data ni yang kita insert. Tapi daripada insert form dia akan buka insert data. Kita ada berapa? First name, last name, dia ada 2 kat sini. First name, last name. Save dulu. Text. First name, last name, email. Ada 3. Jadi kalau kita buka dekat sini. Sekarang berapa? Pukul 10.18. Okay, so sebentar lagi nak refresh. Kita insert form tadi. Kita ada first name,
Ali, last name Abdul. Okay, dan email dia ali@gmail lah. Okay, lepas tu bila kita submit, dia akan terus pergi dekat dia terus pergi dekat display record. Dia tak ada display lagi dekat tu dah. Dia dah masuk Ali dah kat situ Okay, sebab kita terus masuk. Anyway, ada dah dekat situ kan? Kat sini. So, dekat display record tu dia ada okay lah kan? Dah ada. Dia dah ada tu dekat sini. Display record. So, kalau kita masuk lagi sekali, back, refresh. Yang ini Abu. Okay, submit. Dia masuk Abu dan seterusnya. So then kita boleh buat dashboard lah dekat sini. Nah, insert data, klik insert data, dia keluar yang ini. Lepas tu dia terus dia akan masuk dekat dalam display punya tu. Display. Okay. So dah ada dua lah kan. Abu dah ada dua. Dia sebab dia tak kira ada. Yang penting dekat sini indeks dia, ID dia tu dia mesti jangan sama. Kalau tak nanti memanglah ada dua nama yang sama kan. Email semua sama, sebiji. Tapi dia punya indeks dia lain, maknanya orang dia lain-lain. Okay, so ni dah. Yang delete pun sama tadi. Delete kita boleh guna ID nak delete kita boleh letak dekat situ juga kalau nak display punya. Kalau dekat display ni, dekat display kita boleh letak dekat sini untuk yang delete punya. Untuk yang delete punya kita boleh letak dekat sini. Jadi kita boleh letak satu table lagi dekat sebelah sini untuk kita jadikan dia sebagai table delete punya. Kita anchorkan dia. Anchor pergi dekat, bila kita klik dia akan pergi dekat delete. Delete dia akan forwardkan dia punya ID dia, so dia delete ID tu. So yang tu kita delete, contoh delete by ID PHP. Okay. So delete by ID. So kalau kita so kita nak delete value input. So delete. Jadi kita sini delete from dia punya table dia where ID equals ni. So dia akan delete semua lah. Tapi kita kena dapatkan ID daripada sini. ID tu daripada post ID. So ID tu dia akan hantar forwardkan ID. Macam mana nak forward ID? Kita kena tadi kita dah echokan ID tu kan. So yang echo ID tu kita kena hantar echo ID tu dekat mana? Dekat situ. So kita kita try lah. So kita tengok delete by ID. Tapi yang ni kita dah boleh delete ni kan. Mana dah delete? Ini delete. Delete ni kan. Kita dah delete ni by apa? Delete by ID dah kan. So kita tinggal ambil je lah dekat sini. Delete by ID. So ID dia apa? ID kita ambil daripada apa tu yang get tu lah kan. Daripada search macam ni kan. Macam ni. Kita just get daripada situ. Get under. Just delete. So get yang ini ID lah. Okay. So dia akan dapat ID. Jadi kalau katalah ID ni kita taruh kat sini. ID ni instead of ID dekat sini kita kena taruh ID lah. Macam ni kan ID. So dia terus ID. ID berapa kan. So sini ID. So ID. So dekat situ dia masukkan ID dekat situ. Kalau kita echo ID kat sini, dia akan dapat ID tu, echo ID. Okay. Echo ID. Tapi kita kena submit lah. Pergi dekat mana? Pergi dekat delete ni, kita submit. Contoh bila kita buka kan. Sekarang yang delete punya. Yang delete, dokumen delete delete punya. Fresh. Kita ambil. Delete nya.
delete, refresh dia, delete ni sekarang dia terus pergi record kan, tapi yang delete ni kita kena delete ni kita kena submit dia punya ID lah. Okay, ID berapa, macam kita submit, kalau kita submit pergi dekat sini kan, pergi dekat sini, ni dia terus buka ni apa, bila kita letak Abu submit query, dia terus pergi dekat sini. Kita insert record. Sekejap saya nak tunjukkan dekat insert record, insert data. Saya ni comment out je dulu. Insert, Ctrl S, save, refresh. So bila dia insert form ni masuk Abdul, dia pergi dekat sini untuk insert data. Yang ini yang kita kena submit. Contoh kita ada first name punya sama dengan Abu, dia akan submit. Yang kedua last name sama dengan Abdul, dan yang ketiga email sama dengan email punya tu kan, @gmail. Kalau kita submit yang ini ni direct daripada insert data, dia boleh masuk juga. Jadi kalau kita nak display yang tadi record tu, display record, contohnya kalau kita letak ni Abul, okay, instead of Abul kan, kita tekan enter, dia dah masuk dekat dalam tu, Abdul tu, okay, dah masuk dekat dalam insert tu. So kalau kita display yang tu tadi, display record tu, dah ada Abdul, dah ada, dia boleh masuk. Jadi kalau untuk yang delete punya, bila kita letak dekat sini delete untuk yang delete, kita masukkan nama dia, apa dia, macam yang tadi tu kan, ni yang ada di mana tadi, kita ni kan, sini macam ni. Jadi kalau kita letak ni question mark ID, lepas tu equals to, dekat sini kan kita letak dekat dalam delete punya ni, yang delete question mark ID sama dengan dia punya ID. Katalah kita nak delete yang nombor 7 punya, nombor 6 punya, kita taruh dekat situ nombor 6, kita enter, automatically dia akan delete yang nombor 6 punya, dah tak ada dekat situ kan. Jadi yang benda tu, yang question mark tu, yang kita submit tu, kita kena letak dekat sebelah link punya tu. Jadi yang link tu dia akan ada apa, echo tu. Jadi untuk nak masukkan tu echo tu, kita tambah lagi dekat contohnya yang display data ni, display record ni, satu row, satu kolom dekat sini. Untuk kita nak klik je, dia akan delete benda tu, delete dia punya row tu. Jadi kita tambah lagi satu, yang sini Ctrl D, yang ini untuk yang delete punya, deletion punya tu. Dan dekat sini ni kita tambah lagi Ctrl D, yang ini instead of echo ni, yang ini kita kena echo kan complete lah dekat sini, echo kan dia punya location tu, echo kan ni dia punya ni, yang ini bila kita delete dekat sini, delete, jadi dekat sini delete, ni tadi apa, yang delete mana tadi, delete nya, yang delete tadi ni kan, yang ni 6 ni contoh ni. Jadi kita kena masukkan terus ni, Ctrl C, kena masukkan terus je dekat sini. Yang ini kita masukkan sebagai anchor dia, ni dekat sini anchor. Jadi dekat sini kalau kita letak A tab, yang ini kita kena keluar daripada daripada PHP dulu, keluar je lah ni, dan kita kena masuk semula PHP. Jadi dekat sini kita kena create anchor tab. So yang ini yang kita nak kena masukkan dekat sini. Contoh href local, yang ini full punya kan, delete ID yang ini 6, tapi ID yang ini kita kena echokan. Apa dia, kita kena echokan ID yang kita klik dekat situ tu. Tak apalah, sekarang kita taruh katalah 7 Ctrl save, Ctrl S save.
Jadi kalau kita refresh display record, kita ada, oh tak ada, taruh kat situ, dia tak keluar lagi yang delete punya tu. Kita belum save lagi kot ke? Ni dekat mana ni? Dekat dalam email, last name, dekat sini delete punya. Okay. Href. Oh tak ada, kosong. Sini delete lah. Delete. Ctrl S, save. Refresh. So, yang ini sebagai anchor. So ni anchor ni, href anchor. Okay. So delete anchor. Dia tak ni. Tak boleh ada benda ni kat ni. Saya tak ni. Saya tak pasti kat mana. Okay, but anyway, bila dia klik pada delete button tu, dia akan submit apa ID dia. Yang kita nak echokan dekat sini ialah ID yang ini ni, yang ini kita kena opening and closing echo lagi sekali ni, kita kena echokan dekat situ. Yang ini apa? Echo yang ni, row ID yang ni. So kita kena echokan, kita kena masuk dan kita kena keluar dekat ni, kita kena ni di luar daripada PHP, jadi kita kena masuk dan kita kena masuk dan kita keluar balik PHP. Yang ini row ID, kena ada row ID, Ctrl C dekat situ. Jadi untuk dia punya tu, untuk ID dia ni, dia akan dapat ID untuk row punya tu. Ctrl S, save. So kalau kita refresh, dia belum dapat lagi ni. Dia refresh display record, sini belum dapat lagi. Ada yang missing ni. Anchor PHP ada. So PHP anchor href. So bila dia tekan delete, oh salah taruh lah sini salah taruh, sorry. Okay, save, refresh. So dia bila katalah kita nak delete 7, dia akan delete 7. Okay, nampak So apa kita buat tadi, kita tengok kat sini. So untuk yang ni, kita create dia punya anchor, kita create new line, new column tadi. Kita create pakai column, pakai TD opening and TD closing ni kan, echo ni kan. Lepas tu dekat dalam dia ini adalah, yang dekat dalam dia ini adalah href. Ni href. So anchor lah. So dekat sini anchor ni HTML. So HTML kita kena keluar daripada PHP yang ini dan kita kena masuk PHP semula yang ini. Okay. Keluar PHP, masuk PHP. Jadi yang tengah-tengah ni adalah HTML. Yang tengah-tengah ni HTML. Anchor, href ni. HTML. Ni HTML punya. Yang tengah-tengah. Ini yang tengah-tengah ni HTML. Ini TD opening kan. Ini TD closing kan. Okay. Ini TD closing. Ini TD closing. Jadi yang ini ni closing PHP sebab kita ada buka PHP dekat atas sini. So then bila dia closing, so yang ini adalah HTML punya. Lepas HTML, buka balik PHP yang ini dan closing dia dekat bawah situ. Okay. Oh, ada yang lebih dekat sini ni. Oh, dia punya tu. Dia punya closing. Sebab dia dekat tengah kan. Okay. So ni closing dia. Yang ini yang kita tu nak, maknanya bila kita nak delete, kita letak ada dia punya words dia untuk delete sebagai link, delete, close dengan anchor kan, opening dengan closing anchor. Yang kita nak buat ialah kita supply tadi yang delete punya tu dan kita bagi ID. Tadi saya dah bagi tahu kan. Dan
ID yang kita nak bagi dekat dia tu lah kita dapat daripada row dia. So kita echokan row ID. So then dia akan delete yang ID lah. So yang nombor 2 ni kita delete. Oh, dengan nombor 3 sekali dia delete. Okay, so ni delete. So delete dah selesai. Dekat sini delete pun dah selesai. Tinggal update je. Tapi update kita dah buat tadi kan. Sekarang ni macam mana nak paparkan apa yang ada dekat dalam ni untuk kita nak update. Masuk dekat dalam teks punya form teks. Macam search ni kan. Macam search punya form search. Dia ada form tapi kita nak masukkan dia punya row record dia dekat situ. So macam mana nak buat? So based on dia punya tu kan, bila kita letak modified dekat sini kan. So kita contohnya kita nak letak modified. Ni yang dekat sini dah tahu yang kita buat ni. So basically dia dekat display sini. Kita kena tambah lagi satu lah sebelum delete tu modified boleh. Jadi kat sini kita letak lagi satu sebelum delete, Ctrl D. Yang ini ialah update. Okay, so kita boleh update lah. Yang belakang tu delete. Jadi yang update tu dekat sini. Yang ni untuk yang apa nama tu? Yang ni untuk yang last dia. Dekat sini untuk yang apa tu? Delete punya. Okay. Dan kita nak yang update punya, Ctrl C. Kita taruh dekat situ. Update. Ni untuk update punya. Jadi yang untuk update punya kita kena bagi apa? Update lah dekat sini. Update. Okay, update. So update.php ID. Yang kita nak update adalah ID. Kita nak bagi ID. Sama juga. Yang ini update Okay, update. Okay. So yang ini update dia akan pergi dekat update. Tapi kita nak update form. Kita nak buka update form. Supaya dia paparkan dekat dalam update form. Okay. Jadi kita bagi ID untuk dia search dia punya ID tu. Dia paparkan dan dia akan populate form tu. Okay. So kita create sini yang update form ni. Update salah ni kan. Salah tulis ni. Mana tadi? Update sini. Mana tadi display? Display yang update tadi. Salah tulis ni kan. UPDATA form. Okay. Ctrl C. Yang ni kita rename. Ctrl V.php. Sekarang dah pukul berapa? 9. Okay, update ni. Ni update mana? Update form. So update form ni kita kena ambil yang search punya form tu. Search punya form. Kita just copy je. Dan kita kena masukkan dekat sini. Update form tu. So then yang ini kita ada name. Yang kita ada apa lagi? Email. Last name. Ini last name. Last name. LAST. Last name. Kemudian email. Kemudian ni tak ada dah. First name, last name, email. So yang ini ni ialah bila kita klik je submit, dia sama macam kita apa nama tu, insert new data. So okay, so then insert new data lah. So dia akan ambil yang ni. Bukan insert new data, kita nak apa, update ni. So pergi dekat update. So di mana update ni? Update. Pergi dekat sini update. So tadi update form, kita pergi dekat update. UPDATA update. So dia pergi dekat update. So dekat update ni kita kena apa? Kita kena ambil macam kita insert data tadi tu, kita ambil semua-semua ni. So kita boleh echo lah benda ni kan. Dekat update ni kita ambil daripada sini. Yang ni sama juga first and last name dan kita ambil. So bila dia update je dekat sini, dia akan dekat sini update baik. Yang ID ni adalah OID. ID juga kita kena ada. So kita copy, Ctrl D. Yang ini untuk ID. Sini untuk ID lah.
Okay, so kena ada ID juga. So ID, first name, last name, email. So and then yang ini lah ID lah. Okay, yang ini ID. ID. So kita ada ID dekat sini. Jadi yang dekat sini last name je kan. Kita set last name. Ni, jadi kita copy semua-semua lah. Bukan last name je kan. Control C. Dia ada koma. Dan koma. Dia ada berapa? 3 kan. Last name, first name, last name, first name, ni last name, ni last name, ni first name. Set first name, last name, email. So dia akan mana ni? First name, last name, email. Salah ni. Okay, first name, last name, email. Sebab ID equals ID dekat atas tu. So yang ni adalah dia punya first name. Control C. Ni first name dia. Kemudian yang ini last name dia. Pergi dekat last name. Dan yang ini email dia. Pergi dekat email. So sekarang bila kita update table tu, set first name, last name, email. Macam update lah kan. Cek kalau update PHP update sekarang nanti ni. So ni kalau kita ada banyak, kena set update table, column dia set column 1, column 2, macam tu lah So ni column first name, column last name, column email, where ID sama dengan ni. Okey, ni dah selesai. Tapi kita kena taruhlah dekat sini kan. Okey, kita kena taruh dekat sini. ID dia apa? First name dia apa? Jadi kalau kita letak dekat sini, kita letak contohnya ID, first name, last name. Kita ambil first name je dulu kita taruh jadi apa? Control SF ni apa? Update. Jadi kalau pergi dekat update. ID dia berapa? Ni update ni. So kalau kita pergi dekat update dia update apa entah tu. Update belum ada update lagi kan. Kita dekat sini terus. Sini saya update ni kan. Saya comment out dulu supaya dia tak display record ni. So kalau kita pergi dekat update. Okay, pergi dekat update. Kita nak kena ada apa? Yang ID, first name, last name. Semua kena ada. Jadi kalau kita supply ID dekat sini kan. Okay, supply ID. ID dia berapa? Apa? ID dia berapa? Kita nak update. Contohnya kita nak update. Dengan ID dia berapa yang kita ada? Display record ni. Kita ada ID nombor 9, nombor 8. Abu kepada apa-apalah kan. Yang lain semua sama. Kita nak buang pun boleh juga. Yang lain buang tu pun boleh. Jadi kalau kita nak letak dekat sini ID sama dengan 8. Kemudian tadi kalau banyak-banyak saya pun dah lupa. Kalau banyak-banyak N. Lepas tu 8 tak ambil 9 lah. 9 ID. Lepas tu first name first name dia. Salah masuk. Sorry. So taruh je lah dekat sini dulu. Mana lagi? So dekat sini question mark ID sama dengan 8, 9 and first name. Kita just copy je. First name. Control C. Sini first name. Lepas tu sama dengan dia ada apa?
question mark ID tak nampak dah. Update sekejap tadi. ID sama dengan 9 dan yang lain tu copy, Ctrl V, taruh dekat tu, sama dengan, kalau kita nak taruh je, and apa lagi, last name, email, and email, sama dengan kosong lah dekat situ kan. Sini kita letak kosong je. Last name. So sama dengan, dia kena ada isi lah. Benda tu kalau tak, dia tak boleh. Kosong je. Kosong. Kalau kita enter kan, dia kosong aja. Dia punya isi lastnya email kosong. First name pun kosong. Nombor 9 je. Jadi bila kita paparkan, refresh, display record dia, yang 9 dah kosong. Jadi, benda tu. Sebab kita tadi submit kosong. Jadi kalau kita update, macam tu lah, kita kena submit kan, daripada form tu kan. Daripada form update dekat sini, form update, kita dah masukkan dekat si first name, last name. So dia akan pergi dekat update kan, dia akan supply yang ini kan. So and then kalau kita save ni, pergi dekat search, dia akan paparkan tu, form update bukan search, form update form. Jadi kita masukkan dekat sini. Oh, ID kita tak ni lah, ID kena ada. Taruh je dulu lah. Sebab by right, bila kita yang ini ni, kita ambil daripada apa? Daripada display record ni. Daripada display record, dia akan buka dekat sini. Pergi dekat search, dia akan submit search dan dia akan populate. Jadi cara dia, display record ni, dekat sini update form ID PHP echo. Dia bagi ID dekat situ kan. Dia pergi dekat update segini. Update form lah, form update. Kita nak update form. Betul lah, update form. So dia akan buka tu. Tapi dia akan submit juga row ID tu, row ID dia. Jadi kita kena tangkap juga yang dekat dalam form update ni. Kita kena ambil apa? PHP sini. Kita kena ambil daripada PHP. PHP question mark, sorry. Dah sekarang. Okay. So kita kena tangkap juga yang ini apa ID ID sama dengan apa? Sama dengan yang kita get tu tadi. Daripada form search tu, search kita ambil daripada get sini. Control C. Apa tadi? Jadi kita nak buat update form. Okay. Oh, sorry. Search. See, update form. So yang ini ID dia lah. ID. Dia akan ambil ID, dia masuk dekat ID. So then ID ni baru kita basically populate menggunakan populate form tu. Tapi kita sekarang tak payah populate dulu. Kalau nak populate, taruh dekat sini yang value tu. Value populatekan dekat sini. Apa dia? Yang ini dalam form kan. Jadi kita kena apa? Kita kena ambil yang ID punya, yang ini apa? Name, first name. Ambil yang first name punya tu. Kita echokan first name. Echo. Tapi kita kena submit semua. Kalau nak ada echo kat sini. Ni apa? PHP punya tu. Kita kena apa? Kita kena echokan semua. Echo yang ni. Echokan dekat sini. Apa dia? Yang ini untuk yang first name punya kan. Echo first name lah. So kita kena ada lah dekat sini first name. Control D. So yang ni first name.
Kita copy yang first name tu jadi kita letak ini tadi yang first name, yang display first name. Kita copy semua lah, taruh dekat sini. Okay, so yang ini first name punya, just copy je, Ctrl C, first name. Oh, mana pergi dah? Update ni. Okay, yang first name punya dah ada. Ni mana tadi? Update form. Okay, tengok dah tu kan, last name, then email, Ctrl C. So bila kita ada ni, kita boleh populate dekat dia punya value tu. Mana value dia kat sini? Oh, ni value. Tapi kita bukan dalam PHP, jadi kita kena masuk dalam PHP. Kita echokan apa? Dia punya ni first name ni. Ni first name, Ctrl C, sini first name. Okay, yang ini last name, Ctrl C. Yang ini last name. Ini email, Ctrl C. Ni. Jadi kita kena masukkan dekat dalam mana? Dalam sini, dekat value ni. Ni PHP kan, kita echokan. Yang first name punya, name kan, by name. Ni bukan search by name. Ni search ni, ini kan first name. Ni first. Yang ini last name. Yang ini email. Dekat dalam. Jadi, yang ini first name. Kita echokan yang first name lah. Ni. Okay, so kita masukkan kat sini. Dulu send first name tu kan. Jadi kita kena, ni tak perlu, ni BR lagi Oh, okay. Right, so kemudian kita dekat sini, satu lagi yang ni value dia. Value ni pun sama juga. Yang ini kita sampai dekat sini value dia. Daripada sini ke sini. Ctrl C. Tapi yang ini bukan first name, ni last name. Okay, dan last kali email. Yang email pun sama juga, kita kena ada value dekat situ. Value. Yang ini pun sama juga. Kita kena ambil yang tadi, kita copy tadi apa? Ni, yang ni email lah. Email. So, Ctrl S save. So, dia akan masuk dekat situ. Kita tinggal adjust je dan kita tekan submit. Dia akan pergi dekat mana ni? Pergi dekat update. Ctrl S pergi dekat update. Dia akan ambil ID apa semua tu. Kita kena submit ID jugalah. ID. Lepas tu dia akan buat. Oh, dekat sini belum lagi. Dah. Boleh jugalah. Dah ada dah dekat sini kan. Kemudian baru kita. Ni apa ni? Ni update kan. Baru kita masuk dekat situ. Email semua. Jadi bila kita create. Kita run kita try tengok. Update update form. Update form, tak boleh update form terus. Pergi dekat mana? Pergi dekat ID. Display tu. Oh, belum lagi. Display punya belum tu lagi. Belum save lagi. Display. So, kita ada update. Contohnya update yang nombor 9 ni kan. Apa ni? Line 3 update form. Undefined first name, last name, email. Oh, kita kena submit juga ni. Semua-semua ni. First name, last name. Kita kena masuk juga. Banyaknya. Okay. So, undefined first name, last name. Bukan itu je. Tapi kita tak perlu nak echo lah. Okay, so. Ni apa dekat mana update form line 3? Dia belum jumpa lagi update form. Dekat line 3 dia tak dapat. Sebab apa kita daripada display record tu yang kita submit je apa je? ID je kan? Dekat sini yang update kita submit ID je. By right kita kena submit semua-semualah dekat sini Kita kena submit apa? Pergi dekat update. So bila dia pergi dekat update ni pergi dekat mana? Pergi dekat update form. Pergi dekat update form dekat sini. Kenapa dia pergi update form? Sekejap sebentar. Kita salah tadi apa? Dia pergi dekat update form. Insert form. Sini. Okay, update form. Dekat display. Pergi dekat update form. Dekat sini. So, then dekat sini ni kita kena submit juga. Kena bagi juga.
Kena bagi yang ini. Jadi kita kena masukkan juga and file name tu semua kita kena bagi. Jadi daripada display record ni bukan satu je PHP echo untuk row ID. Okay, kita kena submit juga. Nanti kan dia bagi ada satu je row ID dekat sini. Tapi kita nak submit juga apa dia punya apa? Sini yang opening and closing kan. Ni kita kena copy je ni. Kena submit juga yang lain-lain. Yang untuk yang ni baru untuk ID. Untuk ID punya. Nanti Ctrl C. Sekarang kita nak submit juga untuk kita copy semula Kita copy semua. Ctrl C untuk ID. Ini baru ID untuk ID and dia ada and Ctrl V and Ctrl V. So first name and last name dan email and again dah lebih ke. So ID dia masuk yang orang ID and ni ID ni first name first name and first name. Okay, lepas yang last name punya Ctrl C and ini last name dan last kali apa yang email punya tu kan, yang email yang email punya banyaknya kan. So and dah banyak sangat nanti kalau kabut ni. Ni ID yang ini untuk ID first name bukan first name sini, yang last name pergi dekat last name sini, dan yang last kali ni dia pergi dekat mana dan mana and last name kat sini. Dan kita nak ada lagi satu je kan, Ctrl C. Yang satu lagi email kan, dan email lah kan, email. Jangan ada ketinggalan. Ni kadang-kadang benda kecil pun dia boleh tinggal. Jadi bila kita submit tu, kita save daripada display record ni. Okay, refresh daripada saat ni update, dia akan masukkan apa yang dia tak ada. First name, last name. Dia tak masuk ni. Maknanya dia tak ni. Yang N tu dia tak masuk. Okay. Yang N dia tak masuk lagi. Yang N dah belum masuk. Dia baru ID je dia ambil. Oh. Lah kita salah ni lah. Kita pergi dekat delete patutlah. Kenapa pergi dekat delete? Pergi dekat update lah. Okay, so mana dah yang kita yang kita tersalah masuk ni. So dekat update sini kita ambil balik yang ni ID, echo ID and sampai dekat sini. Kalau tak cakap saya pun tak nampak. Okey, dekat situ Ctrl SF betul ni. Ni betul. Ni dah ada dua ni. Kan? Ya, dia ketinggalan ni. Dia ketinggalan. So, kita check balik. ID, okey ID habis. And first name, ni dia ketinggalan satu. Yang mana yang tak ada penutup? Ni tak ada penutup. Dua ni. Ni tak ada penutup. Tak betul. Tengok Ctrl Z lah. Mana dah pergi? Okay. So delete dekat sini email sampai dekat end first name. Ctrl X dekat sini. Macam ada ketinggalan je ni. Anyway, kita tengok dulu lah. Ctrl save. Ni dah terlebih ni. Ni dengan ni. Ni dah terlebih ni. Ctrl S.
Tak apalah, kita tengok je dulu refresh. Okay, expecting line 60 record display line 60 line 60. Ada benda. Okay, so yang ini href A. Okay, dia punya closing dia href closing. Ni closing href. So yang kita nak buat adalah yang ini sampai dekat sini. So yang echo row sebentar. Yang ini PHP echo row ID kita dapat kena closing ni. Sini kena ada closing. Kena closing PHP. Mana closing PHP nya? Tadi kita tu Ni kena closing PHP dulu. Lepas tu first name. First name sampai dekat sini. Okay, ada closing, ada last name. Lepas tu echo last name, ada closing, and email, ada closing. Okay. Okay lah kot. Ni ketinggalan closing kat situ. Yang ini betul tak ni? Try lah. Refresh. Tadi apa? Update update form. Dekat update. Mana tadi update form? Pergi dekat display record. Pergi dekat sini update. Tapi tak masuk lagi ni. First name. Kosong je. First name, last name kosong. Kenapa kosong? First email kosong. Last name kosong. Echo row ID. Kenapa dia kosong First name. Apa kita itulah kita ambil balik lah. Kita untuk yang ini. First name. Echo row Ctrl C. Yang first name punya kat sini. Under PHP. Okay. Last name. Sekarang buat apa? Dah aku 11 So maknanya tinggal ni je lah. Kalau kita letak je kat sini kan, ni 9 kan, kalau kita letak je last name kat sini, memanglah kosong, patutlah, sebab memang kosong kan. Betul lah tu. Kita refresh mula. Kita ambil 9, memanglah kosong. Kita ambil 8. Lihat kan kosong tadi, rekodnya kosong. Sorry lah, saya ingat tak jadi. Okay, enter. Dah tak jadi dah. So yang ini kan. Sini kalau kita letak 8, kita ambil je yang 8 ya, enter. Dia dah tak bagi dah. Okey, display record. Kita ambil yang nombor 8 punya. Kan dia masuk. Okey, abu. Bila kita submit je, dia terus okey, masuk dan dia update record. Ni apa ni? Notice ID line 7. Unnoticed ID line 7. Ni apa dekat mana? Yang update record, display record kan, update PHP. Line 7. Sini unnoticed. KID. Ni tak tahu ni. Ya, tapi dia akan itulah. Okay, dia masuk teruslah dekat sini So and then kita uncomment out, kita terus buka dekat tu, kita refresh, dia terus buka. Tak ni tak update lagi abu. Okay, and then kita submit, dia belum tu lagi. Bila kita submit update, yang ini mana tadi? Ni update.
Ni update form. Bila kita submit update form je, pergi dekat update. Dekat update form, dekat update, dia akan ambil. Oh, dia tak dapat sini First name. Kalau dia submit je terus, yang update form ni. Oh, dekat sini daripada teks ni. So, first name. So, yang ni kita taruh lah. Jangan samalah. Tapi betul boleh juga update ni. First name. Boleh juga ni name. Name, last name, email. Ni first name. Dia ketinggalan ke? Echo. Kalau ada satu je tak perlu ada ni pun tak apa. Mungkin ada juga kan. Ni echo value dah betul dah. So, bila kita submit, pergi dekat update, dia akan pergi dekat mana? Update. Sini, get ID. Tengok post ke get kan? Okey lah, tak apalah. Kita dah terlepas dah. Tinggal ni je. Tapi dah betul dah tu. Ni dah betul dah. Cuma ada missing sikit lah. Saya ingat okey dah kot. Untuk yang lab 6 ni. Ada nak tanya tak? Ni kita dah boleh update lah dekat sini ni kan. Kalau ni awak ni tinggal bila tekan submit query dekat sini je. Submit query. Yang dekat update ni kan update kan. Update form. Dia pergi dekat update. Ni update form. Bila kita tak submit query je dekat sini. Dia akan masukkan pergi dekat update. Sini. Dekat update ni dia akan ambil daripada tu yang tadi. Dia submit tu. Ni kita susun Ctrl S. So, dia akan ambil daripada form ni yang ni. First name, last name, email. Oh, tapi ID dekat sini dia tak ni. Dia tak. So, PHP yang dia hantar. Ada satu lagi lah dekat sini. Kita kena taruh juga IP ID. Kalau tak dia tak boleh tu. Ni first name. Ni kita Ctrl D. Oh, sorry. Ctrl X. Ctrl Z. Satu lagi. Yang ni last name. Ni satu lagi kita kena ada. Ctrl D. Apa dia? Yang ni last name. ID punya. Kalau tak dia kata dia tak jumpa. Kita taruh je lah. ID form ni. Yang ni ID ID. And then ni value pun ID juga. Kalau tak dia letak ni. Okay. So semua ada. Nanti dekat form tu semua ada. Baru dia notice tu. Jadi kalau kita refresh dah ada ID. Okay. Kenapa dia name pula dekat situ ID. Echo ID. Kat sini ID. Kenapa dia pergi dekat name. First name. Betul lah ni. Ctrl S dulu. Ctrl S. Kita tak Ctrl S tak. Kenapa dia punya tu peliknya. Salah tu. Kat sini ID 8. Okey, betul. Okey. Jadi bila kita letak sini Abu H, bila kita tekan submit, dia terus yang 8 ni nampak dia dah tukar. Okeylah, dah selesai. Tinggal satu je tadi itulah. So, awak nanti balik cek balik video. Setakat tu je lah untuk hari. Ada nak tanya tak? Ada. Alright.